Rentasan berita edisi 1225 bersama saya Sawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Apabila politik diasingkan daripada sukan. Bagaimana nadir bumi boleh dicuri di Bukit Enggang? Bantah pilihan raya di musim banjir bukan drama politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum Jom Channel memulakan berita politik yang panas dan ada yang menggemparkan di seluruh negara, kami warga Jom Channel ingin mengucapkan tahniah kepada juara bertahan Piala Malaysia Kuala Lumpur KL City yang mencipta sejarah dengan menumpaskan kelab Uzbekistan PFC Sogdiana pada perlawanan akhir antara zon Piala AFC 2022 5-3 menerusi sepakan penalti kemarin. Dengan kejayaan yang sensasi itu, KL City layak ke final Piala AFC 2022 buat kali pertama dan dijadualkan bertemu Al-Sib pada 22 Oktober. Seluruh warga kota dan rakyat Malaysia bangga dengan sumbangan 5 sepakan penalti menerusi wira-wira KL City iaitu Ketua Pasukan Paulo Jose, Romel Morales, Muhammad Hadin Azman, Muhammad Akram Mahinan dan Giancarlo Galifuco. Begitu juga wira KL City penjaga gol Kevin Ray Mendoza yang berjaya menyelamatkan percubaan berbahaya tuan rumah. Sekalung bunga buat Ketua Jurulatih Kuala Lumpur City KL City Boyan Hodak yang sentiasa cool yang mengingatkan barisan pemain supaya beraksi tanpa sebarang tekanan. Terima kasih buat Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim kerana bersetuju menjadi penaung pasukan itu. Juga tidak dilupakan tahniah kepada Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Abdul Samad yang secara konsisten menolak campur tangan politik dalam aktiviti sukan. Pelantikan ini dilihat sejajar dengan perjalanan KL City yang semakin berkembang dan melalui kebijaksanaan Datuk Seri Syahidan, KL City berharap dapat mencipta laluan untuk pasukan ke arah visi dan misi yang telah dibentangkan sebelum ini. Sebagai Presiden KLFA, saya amat berbesar hati mengumumkan bahawa Datuk Seri Syahidan Kasim sudah menerima tawaran kami untuk bertindak sebagai Presiden KL City FC semasa menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Ini menandakan peranan sukan dan bola sepak khususnya sebagai kuasa penyatuan di mana orang yang berbeza gabungan politik seperti saya dan Datuk Seri Syahidan boleh bersatu untuk kebaikan bola sepak di Kuala Lumpur, katanya dalam satu kenyataan lapoh harian Metro Online. Demikian contoh kejayaan yang mampu diraih apabila duri politik dicabut daripada badan sukan. Terlanjur Jom Channel menyiarkan keterujaan terhadap kelab ini yang menurut Khalid tidaklah kaya raya. Maka kami ingin menyeru kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu supaya kembali kepada objektif mengapa Kementerian Belia dan Sukan diwujudkan. Ia bukan untuk mencari pengaruh sebagai ahli politik. Ia juga bukan batu loncatan untuk meningkat dalam hierarki parti. Kementerian Belia dan Sukan harus mencari idea bagaimana hendak mengadakan pembangunan kelab-kelab sukan profesional yang mampu mencungkil bakat baharu sukan di samping menarik pelaburan swasta melalui pendekatan knowledge sharing atau perkongsian pengetahuan dan transfer iaitu pindahan pengetahuan. Pengambilan jurulatih dan pemain profesional berbanding mewakili negara harus disertai dengan insentif untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan seterusnya memindahkan pengetahuan kemahiran mereka kepada pemain atau ahli sukan tempatan. Ia akan membolehkan pemain kebangsaan atau ahli sukan tempatan meningkatkan pengetahuan, kemahiran untuk menjadi pemain profesional yang dibiayai pihak swasta. Negara lain di dunia telah lama melaksanakannya. Kita bila lagi? Bukan nak mengumpat, tetapi tidakkah kelakar apabila ahli politik yang ternyata mengalami berat badan berlebihan menjadi presiden kelab bola sepak? Menurut peribahasa Inggeris, ini adalah daylight robbery. Dalam bahasa Melayu, mencuri
di siang hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dilaporkan sedang melakukan siasatan awal berhubung dakwaan berlaku kecurian unsur nadir bumi atau REE di hutan simpan Bukit Enggang di Sik. Pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharum Nizam Abdul Manak berkata, anggota penguatkuasaan SPRM telah pun meninjau lokasi yang didakwa berlaku operasi mengeluarkan REE berkenaan. Beliau juga mengesahkan menerima aduan daripada dua ahli Dewan Undangan Negeri Kedah daripada Parti Amanah Negara Amanah Kedah berhubung kecurian REE yang didakwa berlaku di Bukit Enggang sejak 2 tahun lalu. Aduan rasmi terbabit dilakukan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundo Datuk Dr. Ismail Saleh dan Adun Kubang Rotan Asmirul Anwar Aris pada Selasa. SPRM akan ambil tindakan sewajarnya berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada, katanya di petik media. Menurut Syaharum, aduan berkenaan secara umum mendakwa kemungkinan beberapa agensi atau jabatan kerajaan terlibat dengan rasuah sehingga membenarkan pengambilan bahan galian secara haram. Sementara itu, Datuk Ismail yang juga Timbalan Pengerusi Amanah Kedah menjelaskan bahawa Bukit Enggang adalah berstatus hutan simpan. Namun katanya Jabatan Hutan Negeri Kedah telah memberi kebenaran pembalakan yang bertujuan untuk membuat ladang hutan di 4 kompartmen, iaitu kompartmen 12, 13, 14 dan juga 15. Semua pembalakan telah pun selesai pada tahun 2017. Seterusnya, beberapa pokok dari spesies hutan telah ditanam dan sebahagiannya dengan pokok durian dari spesies Musang King, ujarnya. Menurut beliau, pada Disember 2020, satu syarikat telah diberikan kebenaran pada lokasi yang sama untuk meneroka cari gali nadir bumi bahan logam bernilai tinggi REE. Tidak ada sesiapa yang mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku di situ selepas itu, sehinggalah penduduk tempatan mulai rasa curiga dengan aktiviti yang berlaku sejak 6 bulan yang lalu. Penduduk mula mengesyaki sesuatu apabila kenderaan pacuan 4 roda dan lori bersaiz kecil dan sederhana dilihat keluar masuk ke tempat itu. Penduduk tempatan telah membuat beberapa laporan polis tapi tidak ada apa-apa tindakan yang diambil, sehinggalah lori yang memunggah keluar REE berlaku kemalangan pada minggu lalu dan ditahan polis, tegas Dr. Ismail. Beliau mempersoalkan bagaimana kejadian yang menggemparkan ini boleh berlaku di hadapan hidung Menteri Besar Kedah. Lokasi pelombongan haram REE ini berlaku di Januari yang ahli Dewan Undangan Negerinya adalah Muhammad Sanusi Makno yang juga pengerusi MBI pemilik tanah tersebut. Apakah projek ladang solar dan tanaman Musang King di situ hanyalah sebagai mengaburi mata orang ramai? Bila kejadian kecurian REE ini berlaku, apakah ianya di luar pengetahuan yang amat berhormat Menteri Besar? Aneh dan ironik lagi ialah apabila syarikat yang membuat penerokaan REE itu telah membuat laporan polis dengan menafikan keterlibatan mereka dengan kecurian itu, bidas Dr. Ismail. Terdahulu Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata kegiatan sindiket yang melakukan pelombongan haram unsur nadir bumi radioaktif NRREE di Sik Kedah telah ditumpaskan dan kerugian berbilion ringgit wang negara berjaya diselamatkan. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Pakatan Harapan Bentung Wong Tak mengenai kenapa aktiviti pembalakan dan perlombongan masih boleh berlaku memandangkan terhadapnya teknologi seperti sistem maklumat geografi GIS. Menurut Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agong PAS, hasil operasi yang dijalankan, pihak berkuasa menahan beberapa warga asing yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pelombongan haram berkenaan. Taqiyuddin turut berkata sindiket terbabit sudah beroperasi sejak beberapa lama dan bijak menggunakan teknik penyamaran bagi mengelak lokasi pelombongan haram itu dikesan. Apa yang berlaku di Sik ia dibuat satu keadaan camouflage. Kemah digunakan tidak ada beza dengan hutan. Kabin dibina dengan warna hijau dan sebagainya, jelasnya. Untuk rekod, Muhammad Sanusi berkata Kerajaan Negeri Kedah telah meluluskan permit teroka kepada satu mineral baharu Rare Earth Element REE yang dianggarkan bernilai 62 bilion ringgit di daerah Sik. Kita telah meluluskan usaha sama sebuah syarikat berpengkalan di Kuala Lumpur untuk melakukan penerokaan, ujar Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah itu, seperti dipetik Harakah Daily 2 Disember 2020. Kecurian berlaku selama 2 tahun, bukan sehari dua. Bahan yang dicuri bukan duit 5 sen. Ia nadir bumi yang memerlukan kaedah pelombongan yang rumit dan penggunaan jentera besar. Bahan tersebut diangkut keluar dari kawasan Lombok
bergerombong berguni-guni dengan lori. Juga bagaimana ia boleh dibawa keluar dari negara ini untuk dieksport ke negara yang mengeluarkan peralatan yang memerlukannya seperti peranti berteknologi tinggi, telefon bimbit, komputer dan sebagainya. Kecurian harta negara ini berlaku di negeri yang dipimpin dan ditadbir oleh PAS. Bayangkan kalau ia berlaku di negeri yang dikuasai Pakatan Harapan, sudah tentu bertali arus kutukan yang dihamburkan oleh para walaun. Mustahil tiada mana-mana penguatkuasa yang sedar tentang perkara ini. Mustahil. Majlis Presiden Pakatan Harapan menyokong pendirian Menteri-Menteri Besar Selangor dan Negeri Sembilan serta Ketua Menteri Pulau Pinang bahawa Dewan-Dewan Undangan bagi negeri-negeri berkenaan akan dibubarkan pada tahun 2023 pada satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Demikian kata Majlis Presiden Pakatan Harapan setelah mengadakan satu perbincangan dengan Menteri-Menteri negeri berkenaan. Keputusan tersebut dipercayai kerana amaran banjir yang akan berlaku tak kala pilihan raya umum diadakan hujung tahun ini. Majlis Presiden mengambil maklum laporan Jabatan Meteorologi yang berkata bahawa fenomena La Nina dan monsun timur laut hingga ke awal tahun depan bakal menyaksikan jumlah taburan hujan yang tinggi serta berkemungkinan berlaku hujan lebat dan banjir di kebanyakan negeri katanya. Majlis Presiden berdiri di atas prinsip mengutamakan nasib rakyat berkait nyawa dan harta benda. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh pemimpin tertinggi Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Luk Siu Fuk DAP dan Datuk Seri Panglima Wilfred Medius Tanggau UPKO. Pada 6 pagi 6 Oktober 2022, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir yang akan berlaku di beberapa negeri di semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Melaka iaitu Melaka Tengah dan Jasin dan juga Johor iaitu ditangkap. Di Sarawak, ribut petir berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serikeh, Pakan dan Julau dan Bintulu pula di Tatau dan Bintulu katanya. Terdahulu pada 28 Januari 2022, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM mengeluarkan kenyataan bahawa 12 negeri dan wilayah di negara ini terkesan teruk akibat banjir yang melanda pada pertengahan bulan Disember 2021 lalu. Negeri-negeri dan wilayah tersebut adalah Johor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut laporan khas impak banjir di Malaysia 2021 itu, bencana banjir menyebabkan lebih 70,000 kehilangan tempat tinggal serta mencatatkan kerugian kira-kira 6.1 bilion ringgit. Kerugian itu meliputi kerosakan infrastruktur dan aset awam bernilai 2 bilion ringgit, tempat tinggal 1.6 bilion ringgit, kenderaan 1 bilion ringgit, pembuatan 0.9 bilion ringgit, premis perniagaan 500 juta ringgit dan pertanian 90.6 juta ringgit. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, jumlah kerugian keseluruhan akibat banjir yang bernilai 6.1 bilion itu adalah bersamaan 0.40% berbanding keluaran dalam negara nominal. Negeri Selangor mencatatkan jumlah tertinggi bagi kerugian premis perniagaan yang berjumlah 396.4 juta ringgit. Kerugian tertinggi bagi premis perniagaan di Selangor adalah daerah Petaling yang berjumlah 193.6 juta ringgit, diikuti daerah Kelang 82.4 juta ringgit dan Sepang 55.1 juta ringgit. Pahang merupakan negeri kedua tertinggi bagi kerugian premis perniagaan dengan kerugian 83.8 juta ringgit dan seterusnya negeri Johor 13.8 juta ringgit. Bagi Pahang, Kuantan adalah daerah tertinggi dengan jumlah 32.3 juta ringgit, diikuti Temerloh 18.7 juta ringgit dan Bentong pula 14.4 juta ringgit. Seterusnya kerugian premis perniagaan di daerah Segamat, Johor berjumlah 7 juta ringgit, diikuti daerah Tangkak 2.8 dan Mersing 1.4 juta ringgit katanya. Menurut laporan, kajian-kajian lain yang telah dilaksanakan oleh DOSM di negeri-negeri yang terkesan banjir adalah bertujuan untuk membantu pengguna memahami situasi banjir yang melanda negara. Demikian hakikat banjir yang tidak difahami oleh pemimpin Barisan Nasional yang masih dalam delusi mungkin kerana rumah mereka tidak pernah ditenggelami air sehingga ke bumbung. Sebagai contoh, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kalau kita lihat membubarkan parlimen dalam musim banjir bencana ini semua adalah satu drama politik oleh seorang insan ajaib yang dikenali sebagai Rafizi,
yang hanya akan muncul 6 hingga 12 bulan sebelum pilihan raya. Selepas itu dia akan hilang. Saravana menjawab soalan Ahli Parlimen Barisan Nasional Jempol Datuk Seri Muhammad Salim Sharif yang bertanya sama ada pembubaran parlimen ketika musim banjir yang sering dimainkan pembangkang akan memberi kesan kepada kemajuan rang undang-undang RUU Kesatuan Sekerja Pindaan 2022 yang sedang dibahaskan. Kenyataan itu dibantah oleh beberapa ahli parlimen pembangkang termasuk Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan Lim Guan Eng yang berkata pendirian untuk tidak melaksanakan pilihan raya umum ke-15 bukan hanya oleh Rafizi tetapi semua parti pembangkang. So sekarang kita nak tahu, sekiranya ada pilihan raya dalam musim tenggujuk, apakah plan untuk menghadapi banjir serentak dengan pilihan raya? Takkan nak mengayuh sampan untuk pergi buang undi. Okey, Yang Berhormat, Itu yang penting. Bagaimanapun, Saravana berkata tiada mana-mana pihak yang menyebut untuk melaksanakan pilihan raya umum ketika musim banjir, di manakah beliau ketika Presiden UMNO yang juga pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid berkata bahawa top 5 UMNO diberi mandat untuk berbincang berhubung tarikh pilihan raya yang belum ditetapkan. Kita tengah tunggu tarikh keramat, namun kita tahu ada kekangan akhir tahun iaitu banjir, hujan lebat dan angin monsun timur laut. Tetapi kalau Perdana Menteri bubar masa banjir pun sanggup redah banjir untuk bertanding, katanya pada 17 September ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN di Stadium Titi Wangsa. Dalam ucapannya ketika Majlis Ramah Mesra dan Pelancaran Jentera Barisan Nasional pada tarikh yang sama yang diadakan di Kompleks UMNO bahagian Bagan Datuk, beliau berkata PRU mesti diadakan pada tahun ini juga dalam apa jua keadaan. Kalau dilambatkan akan berlaku trust deficit atau defisit sokongan, lapor UMNO online. Siapakah yang Saravana ingin tipu? Kalau pucuk pimpinan UMNO bertegas mahukan pilihan raya umum ke-15 pada tahun ini juga, bermakna ia sama seperti mengadakannya pada musim banjir. Bukannya pemimpin Barisan Nasional tidak diberitahu oleh Met Malaysia tentang kemungkinan banjir dan kesan dahsyatnya oleh DOSM. Anda boleh menipu beberapa orang pada satu-satu masa, tetapi anda tidak boleh menipu semua orang sepanjang masa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.